أن لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertamanya kita mengulang kembali rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnia Allah kita sama-sama pada pagi ini masih kita telah pun berjaya untuk masuk ke bulan Ramadan. Untuk hari yang kedua, maknanya Alhamdulillah kita punya doa kita sebelum ni kan pada bulan Syaban, Allahumma barik lana fi Syaban balighna Ramadan. Allah Taala dah makbulkan. Alhamdulillah. Maknanya kita dah berjaya masuk ke bulan Ramadan. Pada hari ini dah 2 Ramadan. Moga-moga kita berjayalah masuk menjalani tarbiyah Ramadan ini sampailah ke akhirnya, ke hari yang terakhir Ramadan. Dan kita harap kita boleh keluar daripada bulan ini dengan kejayaan mengharungi tarbiyah ini, mengharungi tarbiyah Ramadan ini insya-Allah. Okey, kita sambung kuliah sirah kita pada pagi ini insya-Allah untuk siri yang ke-10 dah. Sekejap je pun dah masuk siri yang ke-10 kuliah sirah Ustaz ni insya-Allah. Untuk bulan Ramadan ini, hari ini kita akan sambung yang semalam lah. Yang semalam kita bercerita sampai zaman remaja Nabi SAW, dan juga akhirnya kita cerita yang last dah masuk zaman belia Nabi, dan masuk belia dan juga kita dah masuk pada perkahwinan Nabi SAW. Okey, kita tengok slide yang semalam. Slide yang semalam kita sampai kepada yang ini. Cerita tentang Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid yang mana setelah beliau berkahwin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan, jadi perempuan yang hebat inilah Ummul Mukminin, mak kepada orang mukmin. Jadi semua isteri-isteri Nabi kita sebut sebagai Ummahatul Mukminin ataupun Ummul Mukminin kan, mak kepada orang-orang yang beriman. Kita anggap isteri Nabi semuanya adalah mak kita sendiri kan. Jadi dan isteri yang paling Nabi sayang adalah Khadijah ini. Kita cerita semalam Nabi kahwin Khadijah selama 25 tahun. Nabi bersama dengan Khadijah selama 25 tahun dan baginda tidak mengahwini wanita lain selain daripada Khadijah sepanjang baginda bersama dengan Khadijah tu kan. Jadi maknanya banyak sebenarnya pengajaran-pengajaran kalau kita baca dalam fiqh sirah, ulama sebutkan banyak pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa perkahwinan Khadijah ini. Di samping bagi orang-orang yang ingin mengambil pengajaran kisah rumah tangga yang bahagia, kita tengok daripada Khadijah inilah. Daripada Khadijah inilah kita boleh lihat macam mana beliau menjaga Khadijah ni
Sayyidatina Khadijah menjaga Nabi SAW dengan penjagaan yang sangat memuaskan hati Nabi kan. Sehingga Nabi tak terfikir nak kahwin lain lah. Tak, senang ceritanya mudah begitulah. Antara keistimewaan yang disebut dalam sejarah, Khadijah ni seorang yang sangat memahami Nabi kan. Itulah penting sebenarnya bila kita bercakap tentang rumah tangga, maka yang paling penting adalah perlu ada saling faham memahami antara suami isteri kan. Isteri memahami dan percaya sepenuhnya pada suami, dan suami juga memahami dan percaya sepenuhnya kepada isteri dia kan. Jadi itulah sebenarnya rahsia kejayaan rumah tangga apabila wujudnya sifat saling percaya mempercayai kan. Maknanya macam contohnya Nabi kan, nanti kita akan sampai Nabi sebelum dapat wahyu, Nabi suka bersendiri, Nabi naik atas bukit. Dan benda ni tidaklah menyebabkan Khadijah contohnya merajuk ke, lama tinggal dia kan. Kadang-kadang Nabi pergi seminggu tak balik kan. Kadang-kadang sampai Khadijah hantar orang hantar makanan pada Nabi di Gua Hira tu kan. Tapi Khadijah masih lagi memahami bahawa Rasulullah adalah seorang yang boleh dipercayai kan. Dia tahu benda yang dia buat dan sebagainya kan. Ini adalah kita kata resepi lah, kebahagiaan rumah tangga. Dan juga Khadijah seorang yang cepat memahami Rasulullah bila Rasulullah dalam keadaan sedih, bila Rasulullah suka sesuatu. Khadijah sangat mengambil berat. Begitu juga Khadijah sangat memuliakan keluarga Nabi. Ini antara faktor-faktor lah kan. Yang memuliakan keluarga Nabi, memuliakan Abu Talib, memuliakan orang-orang yang Nabi suka. Contohnya sepupu dia Ali bin Abi Talib dan juga Zaid bin Harisah. Contoh-contoh banyak kan. Maknanya Khadijah sangat memahami dan dia maknanya menyenangkan hati Nabi SAW. Dan Nabi sendiri memang terkenal seorang yang sangat jujur, yang sangat boleh dipercayai dan sebagainya. Maka itulah sebenarnya kita kata resepi dalam kebahagiaan rumah tangga lah, kalau nak ambil dari sudut pengajaran daripada hidup rumah tangga. Kemudiannya dari segi hujah kepada orientalis pula, musuh-musuh Islam sebenarnya antara yang poin yang dia orang suka serang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah dikatakan bahawa Nabi ni seorang yang kaki perempuan. Na'udzubillah min zalik. Dia kata Nabi ni kaki perempuan, Nabi Muhammad ni suka perempuan, isteri ramai sampai 12 orang. Tak? Jadi sebenarnya kalau kita tengok pada perkahwinan, kisah perkahwinan Khadijah tu dah boleh menjawab dah segala tuduhan tu. Kan? Nabi kahwin ketika dia Khadijah ketika dia umur 25 tahun. Maknanya tengah 25 tahun ni orang muda kan. Tengah top lah. Nah. Jadi dan orang-orang jahiliah pula sebenarnya bagi orang sisi jahiliah, kahwin lebih ramai perempuan ni dah biasa dah. Satu kebiasaan je. Orang lelaki kahwin ramai sampai 10 orang zaman jahiliah dah. Maknanya kalaulah Nabi ni seorang yang kaki perempuan, dengan keadaan dia tu pula orang yang terkenal dengan anak cucu pada Abdul Muttalib, lepas tu bisnes dia pula menjadi. Kalau dia kaki perempuan, dia boleh kahwin dengan ramai lah. Nah. Tapi dia memilih kahwin dengan Khadijah sebab apa? Sebab dia memilih kehidupan yang murni. Nah. Yang tidak ada bercampur dengan hamba kepada nafsu dan sebagainya kan. Jadi maknanya kehidupan Nabi dia memilih kahwin. Dahlah kahwin dengan Khadijah. Khadijah umur yang hampir sekali ganda dia kan. Nabi umur 25, Khadijah umur 40. Kalaulah Nabi ni kaki perempuan, carilah ramai lagi perempuan-perempuan muda kan. Jadi sebenarnya perkahwinan Nabi ni menutup, kita kata dah boleh menutup mulut musuh-musuh Islam yang banyak memfitnah Nabi ni sebagai kaki perempuan dan sebagainya kan. Dan Nabi kahwin dengan Khadijah selama 25 tahun. Itu zaman muda Nabi habis kan. Dari 25 sampai umur dia 40, sampailah umur dia 50. Nah, sampai umur dia 50 dia duduk dengan Khadijah tanpa dia fikir pun nak kahwin dengan perempuan lain. Menunjukkan tidak ada hujah sebenarnya kalau orang yang nak kata Nabi ni kaki perempuan dan sebagainya kan. Dan itu maknanya kalau kita kata nak berhujah lah, perkahwinan Khadijah ini dah boleh menjawab segala tomahan itu. Adapun selepas daripada Khadijah wafat, perkahwinan Nabi dengan ramai perempuan sebenarnya banyak. Kita akan bincangkan nanti. Maknanya Rasulullah walaupun kahwin ramai perempuan, 12 orang isteri Nabi, tapi semua isteri Nabi tu semuanya janda belaka kan. Kebanyakannya yang Rasulullah sebenarnya nak menjaga. Ada yang suaminya mati dalam perang kan. Hampir dan semua isteri Nabi sebenarnya adalah janda. Kecuali seorang sahaja yang nak dara, iaitu Aisyah radhiyallahu anha. Lain semuanya janda-janda kan.
Jadi adalah masing-masing setiap isteri Nabi yang ramai itu pun ada sebab-sebab tersendiri Rasulullah kahwin dengan dia orang kan. Contohnya kita kata Rasulullah kahwin dengan siapa, nanti kita akan tengoklah isteri-isteri Nabi insya-Allah selepas ni cuma nak cerita tadi Khadijah, perkahwinan dengan Khadijah ni sebenarnya juga menjadi hujah kepada orang-orang yang menuduh Nabi ni sebagai orang putih lah, orientalis, musuh-musuh Islam. Dia mengatakan bahawa Nabi ni kaki perempuan dan sebagainya kan. Okey, itu cerita tentang Khadijah. Dah kita cerita panjang semalam. Cuma hari ni saya nak sambung sikit berkenaan dengan anak-anak Nabi. Anak-anak Nabi daripada Khadijah. Semalam kita dah cerita bahawa Khadijah ni semua anak Nabi, 6 orang, bukan semualah. Anak-anak Nabi ni adalah daripada Khadijah. Daripada Sayyidatina Khadijah. Jadi maknanya 6 orang. Anak Nabi kita ada 7 orang semuanya. Jadi 6 orang daripada anak Nabi kita adalah daripada Khadijah, isteri Nabi ni kan. Dan kalau tengok dalam cuba tengok dalam slide tu kan tak? Ini adalah anak Nabi kita yang 6 orang tu lah. Dalam slide ada. Kita tengok slide ini slide yang menunjukkan nama-nama anak Nabi kita. Start daripada Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah dan Ummu Kalsum. Itu adalah anak kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang lagi 3 lelaki dan 4 perempuan. Cuma dalam susunan tu dia tak susun ikut siapa yang lebih tua kan. Sebenarnya anak Nabi kita yang paling tua nama dia Qasim. Qasim dan kemudiannya Abdullah, kemudiannya Ibrahim, kemudian silap. Sebenarnya anak yang pertama adalah Qasim, sebab itulah Nabi digelar sebagai Abul Qasim. Begitu juga Khadijah juga digelar sebagai Ummul Qasim. Ummul Qasim. Jadi maknanya Khadijah ambil daripada anak Nabi yang sulung lah. Anak Nabi yang sulung lelaki. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan sebenarnya adalah hikmah yang kita akan mungkin sempat sebut nanti. Semua anak lelaki Nabi, ada 3 orang anak lelaki Nabi. Ada 3 orang. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah dan yang ketiga yang bongsu sekali nama Ibrahim. 3 orang. Tapi menjadi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, semua anak lelaki Nabi ni tidak sempat besar lah maknanya. Semuanya meninggal ketika kecil. Anaknya yang pertama nama Qasim ketika Nabi dalam sejarah banyak sebut ketika Nabi umur sebelum 30-an lah. Nabi kahwin umur 25. Mungkin tak disebut secara tepat lah. Tapi maknanya Qasim lahir beberapa tahun selepas Nabi kahwin dengan Khadijah. Okay? Jadi dan Qasim ni sempat besar. Sempat besar maksudnya sempatlah jadi budak umur, setengah riwayat sebut Qasim ni wafat ketika umur 2 tahun. Maknanya dah boleh belajar berjalan, dah naik kuda, dah disebut dalam hadis ni. Dalam sirah pun sebut benda yang sama. Maknanya dia wafat umur 2 tahun. Okey. Jadi ialah Nabi sebagai manusia biasa sedihlah anak dia wafat kan. Anak dia umur 2 tahun. Ketika itu Nabi mungkin umur dalam 28, 27 gitulah maknanya masih muda lagi lah Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan, takdirkan bahawa anak lelaki Nabi ni memang tak sempat besar lah 2 tahun meninggal Qasim. Itu anak yang pertama. Kemudiannya anak yang kedua adalah Zainab. Zainab anak kedua lahir ketika Nabi umur 30 tahun. Maknanya Nabi kahwin umur 25. Ni kita boleh bayangkan lah, cuba bayangkan Nabi lahir kahwin umur 25, dapat anak Qasim yang pertama, kemudiannya dapat anak kedua Zainab. Okey. Kita cerita sikit pasal Zainab. Zainab adalah anak Nabi perempuan yang sulung lah, yang paling kakak lah kan. Kalau kita panggil kakak lah atau berkalung lah ada. Dan Zainab ni ialah dia besarlah dan hidup maknanya tak macam anak lelaki Nabi, anak perempuan Nabi semua hidup besarlah sampai kahwin dan dapat cucu semua. Jadi Zainab lahir ketika Nabi umur 30 tahun dan kemudian dia kahwin dengan sepupu dia sendiri, sepupu belah mak. Belah mak di belah Khadijah, dia kahwin dengan lelaki Quraisy yang bernama Abu Al-As bin Rabi'. Kan? Jadi maknanya ini cerita Zainab. Dan kemudiannya semua anak Nabi sebenarnya kahwin
semua anak Nabi sebenarnya masuk Islam lah. Selepas daripada Rasulullah jadi Nabi, dia pun ajak Khadijah masuk Islam. Anak dia semua masuk Islam. Walaupun dalam sejarah kadang-kadang kita tak sebut sangat. Tak? Biasanya dalam sejarah sebut Khadijah yang masuk Islam, kemudiannya Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya anak-anak Nabi pun peringkat awal dia orang dah masuk Islam semua dah. Cuma tak disebut bila dia masuk Islam. Nak ceritanya awal lah. Dalam sirah bila cerita tentang anak Nabi, mereka ni beriman selepas mak dia beriman. Selepas kepada Khadijah beriman, anak dia pun semua beriman. Okey, Zainab ni kahwin dengan Al-As, Abul As, dan dia duduk dengan Abul As lah. Nah, maknanya dia kahwin sebelum Nabi jadi Rasul lagi lah. Kemudiannya sampailah Nabi jadi Rasul, dia pun masuk Islam, tapi dia masih duduk dengan suami dia. Walaupun suami dia belum masuk Islam pada masa tu. Abul As tak masuk Islam lagi. Abul As ni lambat sikit masuk Islam. Tapi masa itulah mungkin syariah hukum masa tu tak sama macam sekarang lah kan. Jadi maknanya Zainab masih dibenarkan duduk dengan suami dia, dan suami dia seorang yang baik lah. Abul As ni seorang yang baik. Dan dia sampailah Nabi hijrah ke Madinah pun Zainab masih lagi duduk dengan Abul As. Okay. Nanti kita akan jumpa kisah menarik dalam Perang Badar. Dalam Perang Badar, Abul As ni masih lagi bersama dengan orang Quraisy dan dia berperang dengan orang Quraisy melawan orang Islam di medan Badar. Cuma dia tak matilah. Nasib baik dia tak mati, maknanya dia ditawan. Dia ditawan oleh orang Islam, dibawa ke Madinah, dan nanti Zainab akan tebus suami dia. Nanti kita akan jumpa insya-Allah dalam kita menceritakan Perang Badar. Tak tahulah siri yang keberapa kita masuk Perang Badar tu, tak pastilah, lambat lagi ni. Nah, ni Rasulullah tak jadi Rasul lagi ni. Okey, kemudiannya barulah selepas daripada peristiwa Badar, suami dia dah balik ke Mekah balik dah. Kemudiannya berapa lama kemudian barulah Nabi arahkan Zainab supaya berhijrah ke Madinah. Jadi Zainab pun berhijrah, tinggalkan suami dia, pergi berhijrah ke Madinah. Sebab dia ajak suami dia masuk Islam, suami dia masih tak masuk Islam, jadi dia pergi hijrah seorang-seorang ke Madinah. Nah, selepas beberapa tahun, tak lama lah, barulah akhirnya Abul As ni masuk Islam. Kita akan tengok cerita nantilah sebenarnya. Dia bukan tak mau masuk Islam, dia ada sebab-sebab dia jugalah. Kemudian barulah Abul As ni, suami dia ni masuk Islam dan pergi berhijrah dan duduk dengan dia di Madinah. Dan tak berapa lama sebenarnya, kemudiannya Zainab ni meninggal ketika tahun yang ke-8 Hijrah. Jadi sebenarnya semua anak Nabi, ada 7 orang kan, semua anak Nabi semua wafat sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah. Kan? Kita sebut tadi kan, anak Nabi ada 7 orang. Ni hari ni kita nak kenal anak-anak Nabi je. Cerita ni mungkin kita tak tahu kan. Sepatutnya kita dengar, kita tahulah cerita Nabi kita kan. Anak Nabi kita. Barulah betul-betul sayang Nabi je. Tak jadi kita ni duduk berqasidah, duduk menasyid ya Hanana, tapi Nabi pun tak kenal. Anak Nabi pun tak kenal kan. Jadi kena tahulah paling kurang secara ringkas anak-anak Nabi, baru tanda kita sayang Nabi kan. Bila kita sayang seorang, kita tahulah cerita semua dia kan. Cuma tentang dia, anak dia berapa orang, anak dia yang pertama pun cerita paling kurang, baru betul-betul bukti kita sayang pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita dah cerita tentang Qasim tadi kan. Qasim mati umur 2 tahun, dah wafat dah kan. Kemudiannya cerita tentang Zainab, dan Zainab ni dia duduk di Madinah dan suami dia pun pergi ikut berhijrah ke Madinah. Dan Zainab ni ada beberapa orang anak lah, tapi yang hidupnya seorang yang disebut nama Umamah. Umamah ni adalah anak Zainab yang banyak disebut dalam hadis lah. Nabi memang sayang Umamah ni. Nabi memang sayang cucu dia ni, Umamah ni dah. Disebut dalam hadis sampai dalam solat Nabi kan, Umamah mari duduk dekat dia, Nabi dukung dia. Dan Nabi dalam solat Nabi dukung. Nabi solat, Nabi masih lagi dukung Umamah, disebut dalam hadis kan. Kemudiannya bila Nabi nak sujud, Nabi turun, Nabi letak ke tepi, Nabi pun sujud. Nah. Kemudiannya bila Nabi dah bangun daripada sujud, nak bangun berdiri, Nabi ambil balik, pegang. Naik bangun berdiri, qiyam. Jadi maknanya Nabi dukung Umamah dia daripada awal solat sampai habis solat. Itu hadis yang masyhur kan. Bercerita tentang macam mana kita ni dalam solat. Kalau anak-anak mari kacau, janganlah marah sebenarnya. Dia nama budak kan. Nama pun budak kan. Jadi kalau anak mari kacau tu biasa je sebenarnya kan. Tidak menjadi masalah. Jangan kita kata ni semua anak ni kacau kita tengah solat ni. Kita cuba asingkan apa kat awal, jangan sengaja pula suruh anak kacau. Tapi sebenarnya jangan bimbang lah. Kalau anak ganggu kita solat tu biasa je. Nabi pun anak dia mari, cucu dia mari duduk atas belakang. Betul tak? Tak ada ceritalah Nabi marah ke budak-budak ni. Tak ada Nabi cerita, Nabi panggil Ali, kenapa biar cucu main atas belakang aku tengah solat? Tak ada kan.
Nabi kita ni seorang yang sangat rahmah lah. Umamah tadi pun didukung masa semayang. Kan? Itu hadis sahih. Ya, jadi maknanya kita kadang-kadang berlebih-lebih marah ke budak dak kacau kita semayang. Kalau boleh kita elakkan lah. Gitu. Tapi dah memang kalau boleh, memang contohnya orang yang memang pasangan yang baru kahwin dah, memang tak ada orang nak jaga anak, dia terpaksa semayang. Tak ada masalah sebenarnya ya dah. Yang penting budak tu dalam keadaan suci dah. Tak ada bawa najis. Jadi kalau dia bawa najis dalam solat, batal lah kan. Tapi kalau dia biasa saja, sebenarnya tak ada masalah. Dia nak atas belakang kita pun tak ada masalah. Okey, balik ada cerita Umamah tadi adalah merupakan cucu yang Nabi sangat sayang. Nabi sangat sayang lah Umamah ni. Sampailah bila Zainab meninggal pun Nabi banyak main dengan cucu dia ni, Umamah ni dah. Sampailah Umamah dah besar dah. Kemudiannya Umamah ni sebenarnya kalau kita tengok kisah dia kahwin dengan Sayyidina Ali juga. Ya, selepas daripada Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah sebelum ni kan. Kemudiannya bila Nabi wafat, kemudiannya 6 bulan Fatimah wafat, akhirnya Sayyidina Ali kahwin dengan Umamah ni juga, cucu pada Nabi ni juga. Jadi pun cerita yang mungkin kita pun tak apa tahu. Okey, itu cerita tentang Zainab, anak perempuan sulung Nabi kan, cerita Zainab. Kemudiannya kita pergi kepada anak yang seterusnya. Selepas daripada Zainab, anak nombor 3 adalah Ruqayyah. Anak yang ketiga Nabi, perempuan ini ada beberapa riwayat lah yang ada beza sikit. Tak apalah, kita tengok satu-satu. Ruqayyah dulu. Ruqayyah adalah anak pada Nabi yang ketiga kalau tengok dalam sirah anak nombor 3, Ruqayyah. Dan setengah buku tulis Ruqayyah ni anak Nabi yang paling cantik lah. Ruqayyah ni disebut anak Nabi yang paling cantik. Tak apalah itu. Maknanya ceritanya Ruqayyah ni pun lahir sebelum Nabi jadi Rasul. Jadi sebenarnya anak Nabi ada 6 orang daripada Khadijah kan. Kalau ikut riwayat yang paling kuat mengatakan bahawa seorang sahaja yang kahwin selepas Nabi jadi Rasul. Seorang sahaja yang lahir seorang sahaja yang lahir selepas Nabi jadi Rasul. Iaitu Abdullah, anak lelaki dia. Ini pandangan yang paling masyhur. Sebab ada juga beberapa pandangan yang mengatakan bahawa Fatimah pun lahir selepas Nabi jadi Rasul. Tapi mengikut pandangan yang lebih kuat bahawa seorang sahaja, iaitu Abdullah sahaja, anak lelaki Nabi Abdullah sahaja yang kahwin selepas Nabi jadi Rasul. Nanti kita akan sampai Abdullah. Ini cerita Ruqayyah dulu. Ruqayyah ni anak perempuan Nabi yang ketiga. Dan masa Nabi belum jadi Rasul, sebenarnya dia sempat kahwin dengan anak Abu Lahab. Ini pun kadang-kadang cerita yang kita tak berapa tahu juga. Sebenarnya Abu Lahab ni dia buat saudara Nabi. Dan pada masa yang sama dia berbesan lah. Besan lah. Sebab anak dia kahwin dengan anak Abu Lahab. Kan? Jadi sebenarnya memang rapat lah kalau nak kira dah. Maknanya sebelum Nabi jadi Rasul, Ruqayyah kahwin dengan anak Abu Lahab dan Ummi Kalsum pun kahwin dengan anak Abu Lahab. Dua orang daripada anak perempuan Nabi kahwin dengan anak Abu Lahab. Seorang nama Utbah, anak Abu Lahab. Utbah kahwin dengan Ruqayyah, dan Utaibah seorang lagi, Utaibah anak Abu Lahab juga kahwin dengan Ummi Kalsum. Kan? Jadi maknanya rapat sebenarnya sebelum, maknanya Abu Lahab dengan Rasulullah pun tak ada masalah lah sebelum Nabi jadi Rasul. Cuma lepas Nabi jadi Rasul, Abu Lahab pun terus suruh anak diceraikan, Ummi Kalsum. Setengah buku tulis walaupun dia orang kahwin dengan anak Abu Lahab tapi dia tak sempat bersama pun. Ada buku tulis macam tu. Wallahu alam, Ustaz Busi dia tak pernah check betul-betul lah. Tapi nak ceritanya dia pernah kahwin dengan anak Abu Lahab, dan bila Abu Lahab bergaduh dengan Nabi, dia tak boleh terima Nabi Rasul ni, dia suruh anak dia, dia paksa anak dia, dua-dua orang tadi, Utbah dengan Utaibah, supaya ceraikan lah. Dua-dua anak Nabi tu diceraikan. Ini cerita Abu Lahab nantilah, kalau sempat kita cerita sikit tentang Abu Lahab, musuh yang paling hina lah kita kata, paling keji lah pada Nabi. Walaupun dia buat saudara Nabi, tapi musuh yang paling keji pada Nabi SAW. Kan? Kalau kita lah maknanya dah siap sampai suruh cerai anak, apa masalahnya dah. Sedangkan sebenarnya kalau kita baca kisah Abu Sufyan, isteri dia anak Abu Sufyan pun ada seorang kahwin dengan Nabi dah. Jadi maknanya, tapi Abu Lahab ni cerita lain sikit lah. Dia memang musuh yang keji lah kita kata dah dengan Nabi SAW. Okey, cerita tentang Ruqayyah tadi dah. Masa mudi sempat kahwin dengan anak Abu Lahab. Kemudiannya dia Rasulullah kahwinkan dia dengan Sayyidina Osman. Jadi Ruqayyah ni kahwinnya, kemudiannya selepas tu masa duduk di Mekah lagi lah, Nabi kahwinkan dengan Sayyidina Osman bin Affan. Dan juga ketika peristiwa, nanti kita akan sampai cerita Nabi berhijrah, sahabat yang berhijrah ke Habsyah. Jadi masa berhijrah ke Habsyah tu,
Sayyidina Osman pergi berhijrah bersama dengan anak Nabi ni, Ruqayyah. Jadi Ruqayyah ni berhijrah bersama dengan Osman pergi ke Habsyah. Dan Nabi kata, Nabi umpamakan dia orang ini berhijrah seperti mana Ibrahim berhijrah. Ibrahim dan Ismail berhijrah, kata Nabi. Maknanya Osman dan anak Nabi lah, Ruqayyah. Kan, sampai di Habsyah, Osman dengan Ruqayyah duduk di Habsyah beberapa tahun jugalah. Kemudiannya melahirkan Ruqayyah ni melahirkan cucu Nabi juga. Lahir di Habsyah sana, lahir seorang nama Abdullah. Kemudiannya dibalik semula ke Mekah dengan Osman. Dah tak berapa lama dia orang berdua ni, Osman dan Ruqayyah ni berhijrah ke Madinah. Kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala juga tentukan anak kepada Ruqayyah dengan Osman ini yang bernama Abdullah pun tak lama kan. Dia hidup sampai umur 6 tahun saja. Abdullah ni wafat. Dan tak lama selepas Abdullah wafat, Abdullah anak kepada Ruqayyah lah, cucu Nabi ni. Tak lama selepas Abdullah wafat, Ruqayyah sendiri juga wafat. Tak lama kan. Ruqayyah wafat ketika, kalau kita akan sampai nanti peristiwa Badar. Ruqayyah ni sakit ketika hampir peristiwa Badar. Peristiwa perang Badar. Jadi masa perang Badar tu sahabat nak bersiap nak keluar bersama kan. Masa tu Ruqayyah sakit. Jadi Nabi cakap ke Osman, engkau tak payah pergi. Kau duduklah di Madinah, jaga isterimu yang sedang sakit berat tu lah. Dan juga masa tu pun peringkat awal dia orang keluar nak pergi perang Badar, kita akan sampai nanti bukan plan nak perang besar pun kan. Jadi sebenarnya masa tu Rasulullah suruh Osman duduk di Madinah je, jaga isteri dia yang sakit. Dan masa itu jugalah sebenarnya Ruqayyah ni wafat. Anak Nabi yang ketiga tadi, anak Nabi selepas daripada Qasim, Zainab, Ruqayyah wafat pada tahun yang kedua Hijrah selepas daripada kemenangan Badar. Setengah rakyat kata sempatlah dengar kemenangan tu ketika kita akan sampai Zaid balik awal daripada Badar tu untuk beritahu kemenangan tentera Islam. Pada masa itu disebut setengah riwayat sebut Sayyidina Osman masih berada di kubur masa tu. Baru saja mengebumikan Ruqayyah yang wafat tahun yang kedua Hijrah. Okey. Jadi itu cerita Ruqayyah. Dan kemudiannya anak yang ke Zainab, Qasim, Zainab, Ruqayyah dan pergi pada Ummi Kalsum. Ummi Kalsum anak yang keempat Nabi SAW. Kita sebut tadi, Ummi Kalsum pun sempat kahwin dengan anak Abu Lahab sekejap, Utaibah. Kemudiannya diceraikan. Dan Ummi Kalsum ni tak kahwin lah. Dia pergi berhijrah bersama dengan Nabi ke Madinah. Sampailah matinya, wafatnya Ruqayyah tadi. Bila anak Nabi Ruqayyah ni wafat, akhir sekali Nabi kahwinkan Ummi Kalsum dengan Osman. Jadi Sayyidina Osman selepas daripada isteri dia Ruqayyah anak Nabi itu wafat, dia kahwin dengan adik kepada Ruqayyah iaitu Ummi Kalsum. Jadi sebab itulah sebenarnya Sayyidina Osman ni digelar sebagai Zunurain. Zunurain maksudnya orang yang mempunyai dua cahaya. Nurain, dua cahaya. Yang mempunyai dua cahaya. Sebab apa? Sebab Sayyidina Osman kahwin dengan dua orang anak Nabi. Dua orang anak perempuan Nabi dia kahwin. Selepas daripada Ruqayyah meninggal, dia terus kahwin dengan Rasulullah. Setelah berapa lama lah Rasulullah kahwinkan dengan Ummi Kalsum. Jadi Ummi Kalsum kahwinlah dengan Osman. Dan lama perkahwinan dia tu juga sampailah sekali Ruqayyah Ummi Kalsum pun meninggal juga. Sebelum Sayyidina Osman, Ummi Kalsum meninggal dulu ketika tahun yang ke-9 Hijrah. Dah nak habis, maknanya akhir ketika pembukaan kota Mekah dah kan. Wafat anak Nabi ni, Ummi Kalsum ni wafat ketika tahun yang ke-9 Hijrah. Tanpa dapat anak lah dengan Sayyidina Osman. Tak dapat anak. Okey. Ruqayyah tadi kahwin dengan Sayyidina Osman dapat anak seorang. Tapi itu pun mati kan. Kita sebut tadi kan. Wafat awal. Wafat masa kecil lah. Dan kemudiannya pergi kepada anak Nabi yang selepas daripada Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kalsum. Yang kelima adalah Fatimah. Ini anak yang paling Nabi sayang. Dia sebut banyak riwayat sebut Nabi paling sayang adalah Fatimah ni lah. Dan ada setengah pandangan kata Fatimah ni Nabi lahir ketika Nabi umur 35 tahun. 5 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Itu pandangan paling kuat lah. Pandangan yang lebih kuat lah oleh para sejarah, para ahli sejarah. Walaupun ada yang kata bahawa dia lahir sebenarnya setahun selepas Nabi jadi Rasul. Ada juga. Tapi pandangan yang lebih kuat mengatakan bahawa dia lahir sebelum Nabi jadi Rasul lagi. Iaitu ketika Nabi berumur 35 tahun. Okey. Jadi sebenarnya Fatimah
kira anak yang paling Nabi sayang, sebab dia kalau kiranya anak bongsu lah. Sebenarnya dia ada adik, setengah riwayat kata dia ada adik lah Abdullah, tapi Abdullah pun mati ketika kecil kan. Nanti kita akan sebut Abdullah. Tapi nak ceritanya Nabi Fatimah ni adalah orang yang paling Nabi sayang di kalangan anak-anaknya. Kan? Sebab dia lama duduk dengan Nabi dah. Ada pun Ruqayyah, Zainab semua tadi dia orang kahwin. Dia orang kahwin dengan orang lain. Ya. Zainab ni, Fatimah ni dia duduk dengan Rasulullah. Dan masa tu dia masih gadis lagi, masih budak perempuan lagi ya. Ketika mana Rasulullah kena seksa dah. Masa orang letak najis atas belakang Nabi, nanti Fatimah lah yang mari tolong buang apa semua dah. Sebab orang pun tak ada buat apalah Fatimah ni sebab dia kecil lagi, budak lagi kan. Dan juga disebut Fatimah ni orang yang muka dia paling mirip dengan Rasulullah. Kan? Rasulullah pun sebut Fatimah Fatimatun bid'atun minni. Ini hadis ni. Nabi kata sebenarnya Fatimah ni adalah sebahagian daripada diri aku. Siapa yang buat Fatimah marah, maka aku pun marah. Siapa yang buat Fatimah suka, gembira, maka aku pun bergembira. Jadi ini hadis juga yang menceritakan tentang kelebihan Fatimah. Di samping hadis yang kita baca sebelum ni, yang Nabi sebut afdalun nisa ahlul jannah, sebaik-baik wanita ahli syurga. Yang pertama Nabi sebut Khadijah, yang kedua Nabi sebut Fatimah binti Muhammad kan. Kemudiannya barulah Maryam, Nabi sebut Maryam, anak ibu kepada Nabi Musa, ibu kepada Nabi Isa AS, dan juga Asiyah, isteri Fir'aun yang berlawan dengan Fir'aun ketika zaman Nabi Musa AS. Jadi 4 orang Nabi sebut Sayyidah, mana ketua kalangan wanita-wanita penghuni ahli syurga. Okey, jadi itu cerita tentang Fatimah. Jadi Fatimah ni anak Nabi yang kelima, yang paling Nabi sayang. Dan ketika pergi ke hijrah, tahun yang kedua hijrah, Fatimah kahwin dengan Sayyidina Ali. Jadi dua-dua ni Rasulullah sayang kan. Sayyidina Ali memang sepupu duduk kecil dengan Nabi dah. Kemudiannya isteri dikahwinkan dengan anak Nabi iaitu Fatimah. Kan? Jadi Sayyidina Ali kahwin dengan Fatimah tahun yang kedua hijrah. Mungkin lepas Perang Badar lah kot ni. Tak ingat lah, tapi sebut tahun yang kedua hijrah. Perang Badar pun tahun yang kedua hijrah. Kemudiannya Sayyidina Ali dan Fatimah ni banyaklah kisah-kisah tentang rumah tangga dia orang ni. Dan Ali bukanlah orang yang kaya kan. Sayyidina Ali bukanlah orang yang berada, kita kata. Yalah, seorang muda yang masih lagi kerja pun muhajirin. Pergi ke Madinah dalam keadaan selai sepinggang, tak ada harta. Jadi dia kahwin dengan Fatimah pun bukanlah kita kata hidupnya senang kan. Tapi Fatimah ialah anak pada Nabi kan. Seorang yang sangat sabar. Kemudiannya tahun yang ketiga hijrah lahirnya anak cucu Nabi daripada Fatimah, Hasan. Kemudian tahun yang keempat lahir Husain, beza setahun je. Hasan dengan Husain. Hasan dulu, Hasan abang, kemudiannya Husain. Kan? Biasa kita tahu, biasa dengar lah kan. Hasan Husain ini cucu pada Nabi, anak pada Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Jadi Hasan Husain ni memang cucu yang Nabi sayang sungguh lah. Dua orang cucu Nabi yang Nabi banyak hadis-hadis cerita kan kelebihan Hasan Husain ni. Masa Nabi sujud pun ni naik atas belakang Nabi biar lama dah. Sahabat tu tunggu mana Nabi ni tak bangun-bangun daripada sujud ni nak. Lama, lepas tu barulah Nabi bangun. Dah habis sembahyang Nabi beritahu bahawa sebenarnya Hasan ke Husain tau mari naik atas belakang dia. Jadi maknanya nak ceritanya memang dia orang ni budak-budak yang bermain di keliling Nabi lah, Hasan Husain. Sebenarnya ada lagi sebenarnya anak perempuan kepada Fatimah dengan Sayyidina Ali. Ada 2 orang lagi sebenarnya. Seorang nama Zainab, adik pada Hasan Husain. Zainab dan juga Ummi Kalsum. Nama pun sama dengan mak saudara dia orang lah. Zainab adik pada Hasan Husain dan juga Ummi Kalsum pun sama. Adik yang paling bongsu Ummi Kalsum. Tahun yang 5 hijrah, kemudian tahun yang ke-7 hijrah lahir Ummi Kalsum. Semua cucu Nabi ni sempat dengan Rasulullah lah. 4 orang ni. Jadi ini kita akan tengok nanti susunan tu lebih sikit. Maknanya anak kepada Sayyidina Ali dan Fatimah ada 4 orang. Hasan dan Husain, kemudian Zainab dan Ummi Kalsum. Dan sebenarnya satu benda yang mungkin kita pun tak tahu. Ustaz sendiri pun baru beli tengok ni baru tahu punya. Rupanya anak kepada Sayyidina Ali dengan Fatimah ni iaitu Ummi Kalsum kahwin pula dengan Sayyidina Umar. Jadi sebenarnya Ummi Kalsum ni anak pada Sayyidina Ali dan juga Fatimah. Kemudiannya lah dia kahwin dengan Sayyidina Umar masa Sayyidina Umar jadi khalifah. Dia kahwin pula dengan Sayyidina Umar dan dapat anak pula. Anak antara Sayyidina Umar dengan cucu Nabi tadi, Ummi Kalsum, dapat anak. Apa nama, Zaid ke apa nama, saya tak ingat. Zaid rasanya. Kita akan tengok nanti. Jadi maknanya itu sebenarnya sama-sama sahabat ni, dia orang memang kahwin sama sendiri, tapi sama-sama sahabat lah, bukannya sama-sama anak beranak dah, sama-sama sahabat ya.
Okey, dan Fatimah ni kita nak cerita tadi Fatimah kan. Dan Fatimah ni memang rapatlah dengan Nabi SAW start daripada kecil lagi, dan juga Fatimah dia wafat ketika dia adalah satu-satunya anak Nabi yang wafat selepas Nabi wafat. Hak lain semua meninggal ketika Nabi wafat belaka. Nah, ketika Nabi sebelum Nabi wafat, semua anak-anak Nabi dah meninggal. Kecuali seorang sahaja, iaitu Fatimah. Ingat tak? Jadi masa Nabi sakit tu ada kisahnya kan. Fatimah duduk dekat Nabi, Nabi panggil Fatimah, Nabi bisik. Nah, antara benda Nabi beritahu, jangan bimbang Fatimah, selepas aku mati nanti, engkau lah orang yang paling cepat sekali yang akan ikut aku. Ya, itu ada sebut kan. Jadi maknanya Fatimah, dia wafat, Fatimah ni wafat, meninggal 6 bulan selepas Nabi wafat. Jadi maknanya tak lama lah selepas Nabi wafat, 6 bulan, Fatimah pula meninggal. Wafat juga. Dia tu cerita tentang Fatimah, anak Nabi kita. Itulah. Kemudiannya, selepas pada Fatimah, anak yang ke-6, anak yang terakhir daripada perkahwinan Nabi dengan Khadijah adalah Abdullah. Abdullah ni juga anak lelaki yang Nabi sayang, tapi ialah macam kita sebut tadi, Abdullah ni lagi cepat. Hanya disebut 17 bulan ke berapa. Berapa bulan je lah. Tak ingat berapa bulan. Berapa bulan sahaja lahir, terus meninggal. Dan Abdullah ni ada gelaran dia juga. Dalam ahli sirah panggil dia Tayyib ataupun Tahir. Ini gelaran kepada Abdullah bin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang panggil Tayyib ataupun dia orang panggil Tahir. Sebab apa? Sebab Tayyib ni makna baik dan Tahir ini makna suci. Sebab apa? Sebab inilah anak Nabi dengan Khadijah yang lahir selepas Nabi mendapat wahyu. Jadi Abdullah ni lahir selepas Nabi dapat wahyu dah. Dah jadi Rasul. Dah dilantik jadi Rasul. Lahirlah Abdullah. Tapi walaupun lahir tak lama lah, hanya beberapa bulan saja rasanya, terus meninggal. Tapi maknanya dia digelar sebagai Tayyib ataupun Tahir kerana dia lahir selepas jadi Nabi. Dan Nabi sangat sedih lah sebenarnya kan. Sebagai manusia biasa, anak lelaki, bagi orang Arab pula kan, anak lelaki ni satu yang kita kata memang dibanggakan lah. Kita masyarakat Malaysia mungkin tak berapa sangat berasa ke tak. Tapi yelah, sama tak sama kan dapat anak lelaki dengan perempuan. Adalah rasa beza sikit. Nah, jadi maknanya begitu orang Arab lagi lah kan. Bila anak lelaki ramai ni dianggap sebagai penyambung keturunan kan. Sampai Nabi digelar sebagai orang yang putus zuriat juga. Sebab Nabi tak ada anak lelaki. Ni Abu Lahab yang bergelar Nabi tak. Dicerita kalau kita baca dalam tafsir Inna a'tainakal kautsar tu dah. Inna syani'aka huwal abtar. Allah Ta'ala menjawab tuduhan orang Quraisy yang mengatakan Nabi ni seorang yang putus zuriat, tak ada anak lelaki. Okey, itu cerita tentang Abdullah, anak bongsu Nabi daripada Khadijah. Dan akhir sekali Nabi juga ada anak seorang lagi. Kita akan jumpa kemudian, iaitu ketika Nabi berhijrah dah ke Madinah. Khadijah pun dah meninggal, Nabi ramai isteri. Ada seorang yang Nabi kahwin, nama dia Maryah Qibtiyah, dan dapat seorang anak lelaki, Ibrahim nama dia. Ini anak bongsu Nabi lah. Ibrahim pun sama juga kita sebut tadi, umur 17 bulan, 18 bulan meninggal. Tahun yang ke-10 hijrah lebih kurang. Dia Nabi memang sedih lah. Ada banyak hadis sahih yang menceritakan ketika Nabi pangku anak Ibrahim tu kan. Nabi sedih sangat sebab anak dia dah nazak masa tu, sampailah anak dia meninggal. Yang keluar air mata Nabi. Maksudnya sedih lah sebagai manusia biasa. Ada seorang sahabat, siapa nama Abdurrahman bin Auf, rasanya tanya ya Rasulullah, kita boleh menangis ke kan? Sedangkan kan ini qada dan qadar Allah Ta'ala kan. Anak mati ni Allah Ta'ala ambil saja kan. Rasulullah kata tak ada masalah nak menangis. Maknanya air mata ni kata Nabi adalah fitrah. Maknanya memang sifat manusia sedih lah bila anak meninggal. Takkan nak bergembira dah. Walaupun kita redha dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi hati kita nature lah. Fitrah lah menangis sedih. Itu biasa. Yang tak boleh meraung-raung, marah-marah apa. Itu tak boleh lah. Meratap itu tak boleh. Tapi sekadar sedih tak ada masalah kan. Jadi itu adalah kita kata anak-anak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika inilah ceritanya. Kita tengok slide tu lebih kurang. Daripada slide ni kita boleh tengok. Saya tak pasti nampak ke tak yang besar tu. Itu lebih detail lagi sebenarnya, bercerita tentang anak keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ada isteri tu ada 12 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 orang isteri. Daripada Khadijah lahir anaknya tu Qasim, Zainab, Abdullah,
Ruqayyah, Ummi Kalsum, Fatimah. Kemudian daripada Maria Qibtiyah lahirnya Ibrahim. Kemudiannya daripada anak-anak Nabi ini, cuba tengok dalam slide tu ada tu kan, nampak kan? Daripada Zainab lahirnya dua orang anak, iaitu Ali dan Umamah. Tapi Ali ditulis tu wafat ketika masih usia anak-anak. Kemudiannya Umamah wafat tahun 66 Hijrah. Cucu Nabi ni kita kata panjang juga umur dia ni. Maknanya dia sempat kahwin dengan Sayyidina Ali selepas pada Fatimah meninggal, dia kahwin dengan Sayyidina Ali. Ini cucu Nabi SAW daripada anaknya Zainab kan. Kemudian kita tengok juga Ruqayyah kahwin dengan Osman. Dapat juga anak nama Abdullah kita sebut tadi wafat ketika masih anak-anak juga. Kemudiannya Osman pun kahwin juga dengan Ummu Kalsum tanpa anak, tak ada anak. Kemudian Sayyidina Ali dengan Fatimah kahwin. Dapat 4 orang anak. Bukan 4 orang sebenarnya, 5 orang. Yang pertama Hasan, yang kedua Husain. Nampak ke tak tu kecil je. Nampak kot insya-Allah. Kemudiannya yang ketiga Muhsin. Ada sebut Muhsin, ada sebut Muhassin. Itu anak nombor 3 tapi wafat ketika kecil juga. Jadi kemudiannya Zainab dan Ummi Kalsum. Jadi 4 orang lah anak Sayyidina Ali dengan Fatimah yang besar lah. Zainab kahwin dengan Abdullah bin Ja'far. Kemudiannya Ummi Kalsum, anak bongsu Nabi dan Fatimah, anak bongsu Sayyidina Ali dengan Fatimah, nama Ummi Kalsum, kahwin dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab. Kemudian lah ketika Umar Khattab dah jadi khalifah kan. Kemudiannya daripada Sayyidina Umar dan Ummi Kalsum ni lahir 2 orang. Satu Zaid, satu lagi Ruqayyah. Jadi ini nama-nama ni. Zaid ni sempat besar kan. Di antara kata-kata Zaid ni, aku adalah anak kepada 2 khalifah. Dan maksud dia anak kepada Umar dan dia juga anak kepada Sayyidina Ali lah dia memang cucu pada Sayyidina Ali kan, dan dia juga anak kepada Sayyidina Umar kan. Jadi ini cerita Zaid. Kita mungkin tak tahu sangatlah kisah ni kan, sebab ni dah kemudian dah zaman-zaman Rasulullah dah tak ada kan. Okey. Jadi ini kita kata carta lah, atau kita kata gambar keturunan Nabi, anak-anak dan cucu dia lah. Walaupun ada lagi sebenarnya detail-detail lagi, tapi ini yang besarnya lah. Yang paling kurang kita tahu sikit-sikit dah okey dah. Ingatlah nama cucu Nabi dah sikit. Cucu Nabi tu kan ada Ali, Umamah, Abdullah, Hasan, Husain, Muhsin, Zainab, Ummi Kalsum. Ini cucu Nabi. Kan? Hari ni kenal lah Nabi lah insya-Allah Okey. Okey, itu cerita tentang anak-anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara detail sikitlah Mungkin sebelum-sebelum ni kita tak pernah dengar. Harapnya lepas ni kita kenal lah cucu dan anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, pergi pada slide seterusnya selepas daripada cerita tentang keluarga Nabi ni. Balik pada sirah tadi. Kita okey. Kita masih lagi bercerita tentang Rasulullah masih ketika belia. Rasulullah masih muda lagi. Nanti kita akan tengok, nanti ada sikit video last nanti cerita tentang Mekah. Cerita tentang Kaabah. Jadi balik cerita Nabi. Tadi cerita keluarga Nabi lah secara detail sikit. Balik kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia maknanya Nabi besarlah sebagai seorang pemuda yang gagah, dan memang Nabi seorang yang gagah Kalau kita baca dalam sirah sebut sebenarnya, tak pasti dalam Syama'il ke dalam kitab boleh sebut. Antaranya Nabi ni Allah Ta'ala beri pada semua Nabi pun dia mempunyai kekuatan 10 orang lelaki. Maknanya kekuatan Nabi-Nabi dan Rasul ni dia menyamai 10 orang lelaki. Sebab itulah ada setengah buku tulis ketika Nabi Musa, kisah Nabi Musa kan, masa dia lari daripada Fir'aun tu, takut kena bunuh tu kan, sampailah dia jumpa dengan anak Nabi Syu'aib tu kan, yang tengah tunggu orang nak ambil air tu kan. Sampailah ada buku cerita maknanya selepas daripada tak ada orang semua, sumur tu, telaga tu ditutup balik dengan batu. Jadi sebenarnya diorang memang sembunyikan mata air tu. Penduduk kawasan tu memang sembunyikan. Jadi nak boleh angkat batu tu ramai-ramai 7-8 orang terpaksa alih batu tu. Tapi disebut kan Nabi Musa AS angkat seorang dia je angkat batu tu alih, yang boleh membolehkan anak Nabi Syu'aib untuk ambil air tu kan. Ceritanya Nabi-Nabi memang Allah Ta'ala beri kelebihan itu. Kekuatan Nabi ni menyamai 10 orang lelaki dewasa. Jadi gagah lah Kita jumpa nanti Nabi bergusti semua kan. Memang mudah je lah 10 orang.
kekuatan 10 orang tak? Lawan dengan Rukan lah. Ahli gusti yang masyhur di Mekah. Nabi kalahkan sekelip mata je. Tak? Nanti kita akan sampai ceritanya. Dan tetapi Rasulullah terkenal sebagai seorang yang jujur. Dia lebih dikenali sebagai seorang yang jujur, dan gelaran pada Nabi kita As-Sadiqul Amin. Orang yang sangat dipercayai. Sadiq, sidq. Orang yang benar. Al-Amin, orang yang jujur. Yang benar lagi jujur. Dan orang Mekah memang semua terima pun. Sangat pribadi yang sangat dipercayai. Kahwin pula dengan Khadijah. Seorang perempuan yang sangat baik, yang banyak tolong orang. Nah, semua penduduk, hatta musuh Nabi, lepas Nabi jadi rasul pun, diorang terpaksa mengakui dah. Ini disebut sini, gelaran Sadiqul Amin ini disebut sini oleh orang-orang Quraisy. Ada satu hadis yang menceritakan kisah Abu Jahal bersembang dengan siapa, Al-Walid ke siapa tak. Bila ditanya sebenarnya Abu Jahal ni dia secara sembunyi-sembunyi dia suka pergi dekat dengan rumah Rasulullah untuk dengar Nabi baca Quran. Jadi bila dia bertemu dengan orang Quraisy, dia orang tanyalah, engkau ni Abu Jahal sebenarnya kau percaya tak pada Nabi Muhammad? Muhammad ni pada pandangan kau ni macam mana sebenarnya? Abu Jahal kata, celaka engkau. Dia tak. Dulu Muhammad ni sebelum dia jadi rasul, masa dia kecil lagi tak? Masa dia masih kecil, kita panggil dia As-Sadiqul Amin. Orang yang benar lagi jujur. Itu masa dia kecil. Sepatutnya lagi besar ni lagi hebat lah sepatutnya tak? Masa dia tak reti pun kita dah panggil dia As-Sadiqul Amin. Nah, sepatutnya sekarang memang dia adalah seorang yang benar, kata Abu Jahal. Wallahi, demi Allah, dia adalah orang yang bercakap benar. Nah, cuma aku tak ikut dia. Abu Jahal nanti takkan sampai ceritanya tak. Dia tak ikut Nabi satu je sebabnya. Sebab dia tak nak nampak koman tak. Dia tak nak nampak lemah. Sebab ego dia tu tinggi, bangsa dia tak. Dia rasa bangsa dia lebih hebat daripada Bani Hashim. Itu sahaja sebab dia tak nak terima Nabi SAW. Ni cerita Abu Jahal detail nanti ni. Kita akan jumpa cerita Abu Jahal ni. Musuh yang paling kuat lah menentang Nabi tak. Sampai Nabi panggil dia Fir'aun. Nabi kata Abu Jahal ni Fir'aun, hazihi Fir'aun li hazil ummah. Inilah Fir'aun zaman sekarang, kata Nabi. Okay. Tapi dia tetap mengaku, Abu Jahal tu yang musuh tu pun mengakui bahawa Nabi adalah As-Sadiqul Al-Amin. Kemudian tambah lagi, gelaran Nabi ni memang dipanggil Al-Amin. Al-Amin adalah gelaran Nabi. Siapa dia Al-Amin kat Mekah, dia akan tunjuk Nabi. Kalau dia orang luar mari ke Mekah tanya siapa dia yang boleh dipercayai untuk tinggal barang ke apa tak, memang orang akan tunjuk Nabi lah. Muhammad hadza al-amin. Ini dia lelaki jujur dah. Sebab apa dia digelar al-amin? Ada banyak peristiwa. Tidak ada yang dalam sirah sebut, tak ada cerita yang khusus lah macam mana Nabi boleh dapat gelaran al-amin tu. Tapi kata setengah buku tulis kemungkinan sebab Nabi jujur dalam berniaga dah. Perniagaan Nabi memang seorang yang sangat jujur, maka dia gelar sebagai al-amin. Kemudiannya ada juga peristiwa dia berniaga lah. Dia tak tipu seorang orang yang tinggal barang kat dia. Ada seorang tu tinggal barang dia sampai berhari-hari. Nabi letak barang dia tu kat situ lah, tak boleh sentuh dan sebagainya. Jadi maknanya itu juga ada disebut antara peristiwa lah Nabi digelar Al-Amin. Dan juga peristiwa yang masyhur yang kita biasa dengar adalah ketika Nabi umur 35 tahun. Ini peristiwa sebelum Nabi jadi Rasul zaman ketika Nabi belia. Sifat-sifat Nabi, Allah Ta'ala sebutkan ketika Khadijah sendiri menyifatkan Nabi SAW, Wallahi la yukhzika Allahu abadan. Demi Allah, Tuhan tidak akan mensisi engkau, wahai Muhammad. Wallahi innaka la tasilur rahim. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim. Itu hadis kan, dalam slide belakang tu ada tengok. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Dan engkau orang yang membenarkan percakapan orang. Engkau menolong orang-orang yang susah. Engkau memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak cukup. Kemudian engkau memuliakan tetamu. Dan engkau menolong orang yang membawa kebenaran. Jadi sebenarnya sifat-sifat yang Khadijah sebut ni memang sifat yang masyhur pada diri Nabi SAW. Peristiwa yang paling masyhurnya umur 35 tahun. Iaitu ketika Nabi SAW menyelesaikan masalah orang-orang Quraisy yang bergaduh ketika nak meletakkan Hajarul Aswad kan. Ketika nak meletakkan Hajarul Aswad, orang-orang Quraisy ni ada berlaku pergaduhan. Ceritanya tentang Kaabah lah. Kita cerita sikit tentang Kaabah. Jadi Kaabah ni kita tahulah cerita sebelum ni, kita dah cerita dah. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim, dibina semula oleh Nabi Ibrahim daripada asas Nabi Adam. Jadi itu kisah sejarah Kaabah lah Kaabah
dibina, diasaskan oleh binaan dia ketika Nabi Adam turun ke bumi. Allah Ta'ala perintahkan untuk membina Kaabah. Nah, tapi dibina bukanlah bina bangunan macam ada sekarang kan. Mungkin asas batu yang dilingkungkan, dan Nabi Adam beribadatlah dalam tu dah. Bertahun-tahun sampailah Nabi Adam wafat. Kemudian disambung oleh anak dia Nabi Syis ke apa, lupa dah Ustaz kan. Kemudiannya zaman dah bertukar, berlakulah banjir besar, kira habis. Nah, maknanya tempat sendiri tu pun dah tenggelam dah. Kemudiannya batu-batu dah tak nampak lah kan. Sehinggalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi Ismail duduk kat sana dah bersama dengan orang Arab keliling, Nabi Ibrahim dan Ismail pergi balik jumpa Nabi Ismail dan beritahu Ismail, ya wahai Ismail, Allah Taala sekarang ni menyuruh kita untuk bina satu bangunan, membangun semula rumah ni. Ismail kata, okey, kat mana ayah? Betul, dia orang berbina lah seperti yang ada sekarang. Itulah kisah Kaabah kan. Sebenarnya berlaku zaman ribu tahun kan? Ribu tahun. Zaman Nabi Ibrahim dengan Nabi kita Muhammad SAW berkurang dalam 1,500. 1000 lebih lah. 1000 apa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Musa 2000 tahun. Ya, jadi Nabi Musa pula dengan Nabi Isa 2000 tahun. Kemudian Nabi Isa dengan Nabi Muhammad dalam 500 tahun kan. Jadi maknanya 2000 tahun lebih lah. Jadi maknanya Rasulullah SAW, maknanya bangunan Kaabah tu macam tu lah. Dia bukannya macam bangunan sekarang ada piling bawah semua, tak ada kan. Jadi batu yang disusun je. 25 tahun disebut dalam kitab sirah, 25 tahun sebelum Nabi lahir berlaku banjir besar, dan Kaabah tu dah jadi macam fragile sangat, dah nak runtuh dah. Sehinggalah orang Quraisy lah sekali mesyuarat ni macam mana nak buat ni, kita ni Kaabah ni nak bina semula ke, tapi tak ada orang berani nak runtuhkan yang bangunan yang dah ada walaupun nampak nak jatuh kan. Sehinggalah ada seorang tu disebut Al-Walid bin Mughirah, orang yang berani lah pergi alih batu tu dan tolak perancur semua batu tu lah. Bila orang lain tengok, oh okey je Walid, tak ada mati apa semua, tak kena daulat ke apa kan. Jadi barulah orang berani masa tu. Jadi Nabi sendiri pun disebut, kita dah sebut hadis sebelum ni kan, Nabi terlibat juga dengan gotong royong membaiki Kaabah. Cuma pada sampai tapak nak meletakkan Hajarul Aswad, masa itulah berlaku pertelingkahan. Pertelingkahan antara ketua-ketua kabilah, siapa yang sepatutnya mengangkat Hajarul Aswad. Angkat letak pada tempat dia itulah. Masing-masing kata aku, kelompok akulah, kamilah orang yang pertama mari Mekah. Orang ni kata tak, kamilah sebenarnya. Jadi bergaduh. Bergaduh sampailah sekali dia orang tak ada jalan penyelesaian. Sampai ada yang nak keluar pedang. Peranglah. Bergaduh ni. Sampailah sekali ada seorang, lupa dah nama apa, antara orang Quraisy kat situ kata, ginilah, kita lantik seorang penyelesai kepada masalah kita. Hakim. Waktu dia orang kata, siapa nak jadi hakim? Tak apa, kita tunggu. Siapa dia yang masuk daripada pintu, disebut pintu Sofa. Pintu daripada bahagian Bukit Sofa tu lah. Siapa yang paling awal masuk daripada pintu tu, masuk ke masjid ni, itulah kita lantik sebagai ketua. Sebagai hakim antara kita ni lah. Siapa yang patut angkat. Ataupun dia lah angkat, senang. Senang cerita gitu. Semua pun kata, okay, kita tunggu siapa yang masuk. Last sekali dengan izin Allah SWT, dengan kehendak Allah Ta'ala, yang masuk daripada pintu Sofa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi bila dia orang tengok saja Muhammad, Masya Allah, haza rajulun al-amin. Haza al-amin. Ini dia orang paling jujur lah. Nahnu rida, kami terima lah. Kami reda je. Apa saja yang dia nak buat, kita terima belaka. Semua setuju. Sebab apa nak cerita tadi, peribadi Nabi adalah peribadi yang memang semua orang terima sebagai seorang yang jujur, yang baik dan sebagainya. Lalu Nabi SAW pun selesaikanlah. Boleh saja Nabi kata biar aku angkatlah, selesai tak? Dia pun akan terima je. Sebab Nabi memang orang yang dipercayai. Tapi Nabi selesaikan dengan cara yang lagi berhikmah, betul kan? Maknanya Nabi angkat, letak atas kain, semua kabilah angkat. Jadi masing-masing merasa ada peranan untuk mengangkat batu tu kan. Letak atas kain, Nabi sendiri angkat, letak atas kain, kemudian bucu kain ni dipegang oleh Bani Hashim, bahagian ni dipegang oleh Bani Khuza'ah, ikutlah ketua-ketua pegang ramai-ramai, bawa usung batu tu pergi kat sana. Lepas tu sampai dekat tempat dia tu, Nabi sendiri pula angkat-angkat, letak kat dalam tempat dia. Letak batu Hajarul Aswad tu pada tempat ni. Apa yang Nabi buat ni sebenarnya melegakan hati semua orang. Semua rasa mereka tidak dipinggirkan. Inilah antara juga peristiwa yang disebut dalam sirah yang masyhur lah, kisah ketika mana pembinaan semula Kaabah. Sebab Kaabah ni bangunan yang kita kata bukanlah
kukuh sangat pada peringkat awal ni tak? Sekarang ni mungkin dah kukuh sikit dah, zaman dah berubah, dia letak semen dan sebagainya kita tengok kan. Tapi dia ada sejarah tersendiri, maknanya banjir besar yang hampir meruntuhkan Kaabah, dan orang Quraisy pada masa tu, biasanya kita cerita dah sebelum ni kan, pembinaan Kaabah, orang Quraisy masa nak bina tu dia orang kumpul dana. Dia orang kumpul dana untuk bina balik bangunan Kaabah tu, untuk dia beli binaan dia semua tu lah, semen mungkin zaman tu lah kan. Tapi bila kumpul duit, dia orang tak syarat. Yang tahu juga sebenarnya walaupun orang ni orang jahiliah, tapi dia tahulah duit yang bersih, duit yang kotor. Dia kata untuk bina Kaabah ni kita tak boleh guna duit yang kotor. Duit yang hasil menipu, duit yang curi orang lain punya, yang ada unsur-unsur menipu dan sebagainya, ataupun duit daripada perbuatan upah, kerja-kerja pelacur ke apa semua, itu tak boleh campur. Sebab nak bina Kaabah ni kena guna duit yang bersih. Tahu pula dia orang bersih dah. Okay, jadi bila kumpul duit tu tak banyak pun sebenarnya. Sebab banyak duit dia orang kotor kan. Jadi tak banyak, tak cukup dana untuk bina Kaabah. Masa itulah sebenarnya menyebabkan berlakunya kecil sikit daripada binaan asal yang Nabi Ibrahim buat. Sebenarnya Kaabah asalnya dia petak panggil segi empat tepat. Dia bukan segi empat sama. Sekarang ni kita tengok macam segi empat sama sikit kan. Jadi sebenarnya segi empat tepat. Sebab Hijr Ismail pun sebenarnya termasuk dalam bangunan Kaabah juga. Ada kawasan yang melengkung kan, selepas depan daripada pintu Kaabah tu, belah pintu Kaabah tu ada kawasan yang macam sekarang ni dia letak mama tu kan. Berebut orang nak sembahyang dalam tu. Jadi sebenarnya duduk dalam Hijr tu macam sembahyang dalam Kaabah lah. Ya, ada hadis Nabi sebut macam tu kan. Ada siapa? Aisyah ke siapa yang kata teringin aku nak sembahyang dalam Kaabah. Jadi Nabi pun tarik tangan dia sembahyang kat Hijr Ismail. Sebab dia kata, Nabi kata ini sebenarnya sebahagian daripada Kaabah. Jadi oleh kerana orang Quraisy tadi tak cukup dana, maka dia kecilkan Kaabah tu, dan Hijr Ismail tu dia letak tanda sahaja. Melengkung tu kan, dia letak tanda. Zaman dulu bukan mamar lah, mungkin letak batu sajalah. Tapi zaman-zaman berubah dah. Lepas tu ada sahabat tabi'in, ada sahabat Rasulullah yang sebenarnya cuba ubah. Ini berdasarkan hadis Nabi pun sebenarnya. Lepas pada Fathu Mekah, ada hadis yang diriwayatkan daripada isteri Nabi, Aisyah ke apa? Aisyah ke Fatimah tak ingat dah. Yang Nabi kata sebenarnya binaan Kaabah ni kecil, tapi orang lebih besar tapi Quraisy kecil kan. Lepas tu dia pun yang meriwayatkan tanyalah Nabi, kenapa engkau tak besarkan wahai Rasulullah? Rasulullah kata kita ni silap masa tu Mekah baru jatuh kan. Jadi Rasulullah kata tak maulah aku jadi kecoh nanti pula Muhammad mentang-mentang menang dia ubah tu Kaabah kan. Jadi maknanya Rasulullah kata biarlah macam tu. Nak menunjukkan juga bahawa benda ni bukan isu besar lah. Bukannya isu besar berkait dengan akidah nak betul balik Kaabah sama Nabi, tak. Benda ni benda kecil saja. Yang penting jangan tawaf tu masuk dalam Hijr Ismail. Siapa yang tawaf masuk kawasan Hijr Ismail tak sah tawaf dia, sebab dia tu masuk dalam Kaabah. Jadi kena tawaf, kena pusing ke luar Hijr Ismail kan. Itu adalah cerita tentang Kaabah. Ada sikit video lah. Kita dah nak habis lah sikit lagi. Kita akan tengok satu video cerita tentang Kaabah sikit. Ustaz saja jumpa dalam internet gambar-gambar lama Kaabah. Jadi kita nak tengok jugalah gambar video ni insya-Allah. Tengoklah sekejap Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم
كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. Okey, itu kita kata tadilah ya, slide tentang Kaabah. Itu pun slide lama tahun 2013 yang last kali. Kita dah 2020 dah kan. Dan itu cerita Kaabah lah sikit saja Maknanya peristiwa Kaabah, pembinaan Kaabah tadi sampailah Nabi digelar sebagai Al-Amin. Dan kita slide yang terakhir pada hari ini insya-Allah permulaan wahyu. Kita tutup dengan kisah permulaan wahyu. Maknanya Nabi kita tahu tadilah dia, kita bayangkanlah kehidupan Nabi seorang yang sangat menjaga dia punya adab dia tak? Nabi kita sebut tak pernah terlibat dengan benda-benda maksiat, benda-benda yang lara kan? Nabi digelar sebagai seorang yang sangat jujur, sangat bercakap, tak pernah menipu tak? Kemudian Nabi banyak pula tolong orang miskin menyambung silaturahim. Anak-anak Nabi pun terkenal dengan baiknya. Isteri Nabi pula Khadijah adalah orang yang banyak menolong orang. Jadi kedudukan Nabi sebenarnya kalau kita kata istilah sekarang ni dah stabil lah dalam masyarakat di Mekah tu dah. Kita kata stabil dah. Duit banyak, orang semua respect. Rasanya kalau Abu Talib mati nanti pun Nabi lah yang akan jadi ketua Bani Hashim sebenarnya. Rasulullah yang akan naik kan tak? Ini antara sebab juga orang kata yang Abu Jahal musuh dengan Nabi ni. Sebab dia nak jadi ketua lah. Tapi nak ceritanya Nabi adalah orang yang begitu sifat dia dengan peribadi yang kemuliaan yang sangat tinggi tak? Tapi Nabi adalah seorang yang sangat tidak suka dengan maksiat, tidak suka dengan benda-benda batil. Nah, Nabi merasa tidak tenteram melihat keadaan kaumnya yang menyembah berhala. Memang Nabi benci sangat berhala. Kita lupa nak cerita ketika dia jumpa dengan Buhairah dulu kan. Buhairah antara perkara pertama yang dia test Nabi, dia bersumpah dengan nama berhala. Bila dia sumpah dengan nama berhala, Nabi tu paling muka. Nabi kata, ni yang paling aku tak suka. Buhairah pun confirm dah. Memang antara sifat Nabi akhir zaman disebut dalam kitab dia adalah orang yang sangat membenci berhala. Nah, jadi Nabi memang tak suka berhala. Walaupun dia duduk di Mekah tu dikelilingi oleh berhala bermacam-macam. Nah, tapi Nabi memang tak suka berhala. Dia benci. Tidak ada benda yang paling aku benci kecuali berhala-berhala ni. Kata Nabi ni. Kemudiannya perangai kaum dia yang menzalimi orang yang miskin, kena zalim, hamba yang kena seksa dah. Ini juga Nabi melihat satu benda yang tak kena dalam masyarakat dia dah. Sepatutnya dia kata masyarakat dia jangan sembah berhala, tapi tak tahu macam mana nak selesai. Nah, yang menyebabkan akhirnya Nabi ni suka menyendiri. Dia ialah orang yang punya peribadi yang hebat macam tu, dia tak akan boleh terima benda yang tak betul, tapi dia tak tahu macam mana nak selesai dah. Ini akhirnya Nabi suka menyendiri, bertafakur, berfikir. Nabi tengok dalam masyarakat dia berjalan kat pasar-pasar, tengok masyarakat dia yang rosak dengan minum araknya, dengan perempuan yang direndahkan martabatnya dah. Lepas tu bunuh anak perempuannya, menipu dalam perniagaan dan sebagainya dah. Maknanya Nabi melihat ni semua benda yang tak betul dalam masyarakat dia. Tapi Nabi tak tahu macam mana nak selesai.
Ya, Nabi juga melihat ada kisah-kisah yang Nabi sebut dalam hadis dia. Nabi melihat juga ada beberapa orang-orang lain yang juga macam Nabi, tak suka pada kezaliman ni, tapi dia orang sendiri tidak dilantik jadi rasul lah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengkehendaki bahawa Nabi inilah dia, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan dilantik menjadi rasul akhir zaman. Nah, jadi bila Nabi melihat keadaan yang macam ni, tak kena dengan jiwa dia rasa tak seronok, tapi tak tahu macam mana nak selesai. Nah, ini yang Allah Ta'ala sebut, wa wajadaka dhallan fahada dalam surah Ad-Duha kan. Surah Ad-Duha Allah Ta'ala kata, bukankah dulu kamu bingung mencari penyelesaian. Fahada, kami pun beri hidayah kepada kamu, tunjuk sebenarnya Islam, sebenarnya Allah Tuhan yang esa yang perlu kamu sembah. Jadi kita kata itu adalah permulaan kepada Nabi nak dilantik menjadi Rasul. Tadi umur 35 kan, 5 tahun sebelum dilantik jadi Rasul. Walaupun dia, isteri dia dah orang yang stabil, anak-anak dia pun dah ada yang dah kahwin. Maknanya Nabi quite stabil dah kat Mekah tu. Maknanya tak payah fikir lah kalau kita dah. Tak payah nyusah diri lah fikir. Tapi dah orang yang mempunyai jiwa yang besar. Kita pun ambil pengajaran daripada ini dah. Orang yang ada jiwa yang besar, dia tak boleh melihat kemungkaran. Dia tak boleh melihat benda yang tak betul. Dia akan fikir macam mana nak selesaikan. Dia tak akan rasa, tak payah fikirlah tu. Bagi jabat agama lah selesai. Itu dah. Bagi ustaz-ustaz lah selesai tu kerja pendakwah lah. Bagi Ustaz Abid Liu selesaikan. Bagi Ustaz Azhar Idrus selesai. Semua orang Islam sepatutnya, orang yang punya jiwa besar, dia akan rasa tanggungjawab dia. Apa yang boleh aku buat? Itu yang Rasulullah rasa. Nah, itulah yang Rasulullah rasa yang menyebabkan baginda tak senang duduk. Nah, kemudian Nabi mula menyendiri, pergi dekat kawasan yang sunyi atas bukit. Dan akhir sekali Nabi memilih untuk duduk di Gua Hira. Kita akan cerita detail insya-Allah dalam pertemuan akan datang. Peristiwa permulaan wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila baginda mula dilantik menjadi rasul akhir zaman, penutup segala rasul ketika Nabi berumur 40 tahun. Tapi mukadimah dia yang ni lah Dia tengok mana Nabi mula berfikir dan mencari jalan penyelesaian kepada masalah yang berlaku dalam masyarakat dia. Banyak pengajaran daripada hadis Nabi SAW, daripada kisah sirah ini yang kita boleh ambil. Walaupun ceritanya banyak ustaz cerita lah sebab kuliah ustaz ni sirah dan pengajaran daripada sirah tu kita boleh ambil lah sikit-sikit insya-Allah. Banyak sebenarnya pengajaran yang kita boleh ambil dalam kehidupan kita. Kita kena jadi orang yang berjiwa besar seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berfikir tentang masalah umat. Tengok masyarakat kita ni, contohnya kat Kemaman ni, misalnya masyarakat okey tak? Mana masyarakat kita sekarang ni di Kemaman ni okey ke? Dah tak ada masalah ke apa dah? Tak, banyak masalah kan, masalah remaja, masalah rempit, masalah ni. Jadi apa yang kita buat kena fikirkan apakah sumbangan aku nanti kan, sebab semua kita sebenarnya bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala untuk buat sesuatu sebagai seorang muslim kan. Jadi kuliah ustaz sekadar ini saja untuk hari ini insya-Allah. Komen pun tak banyak. Saya kalau ada soalan-soalan boleh agak tanya boleh tengok dan ustaz pun cuba boleh jawab lah mana yang ada Tapi komen pun tak banyak ni. Tak tahulah berapa orang yang tengok video ni. Yang penting harap-harapnya boleh memberi manfaat lah sedikit kepada kita semua. InsyaAllah sirah pada hari ni kita bercerita daripada awal tadi tentang anak-anak Nabi dan juga kita akhir dengan peristiwa sejarah Kaabah sikit. Kemudiannya kita tutup tadi dengan peristiwa permulaan Nabi menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala bila dia dilantik jadi rasul. Dan insya-Allah kita akan bertemu dalam sesi yang akan datang. InsyaAllah setakat ini perancangan Ustaz kuliah ni akan tetaplah hari Jumaat dan hari Sabtu. Tapi tengok pada keadaan jugalah. Bila masuk Ramadan ni banyak sangat aktiviti juga. Tengoklah Ustaz akan umumkan gitu je lah nanti dalam WhatsApp ke dalam Facebook Ustaz. Siapa yang ada Facebook tu boleh follow lah, senang Jadi kalau mungkin Ustaz dah terfikir macam mungkin nak buat sekali je lah untuk bulan puasa ni, sekali seminggu je. Mungkin pilih hari Sabtu ni lah Wallahualam, tengok keadaan. Kita akan umumkan dalam Facebook nanti. Sebab kita bulan puasa ni kita nak tumpu sikit pada ibadat-ibadat khas kita lah dengan tarawihnya, dengan tilawahnya dan sebagainya. Dan banyak juga saya tengok kuliah-kuliah dan tazkirah Ramadan pun banyak sangat lah Alhamdulillah moga-moga kita semua dapat manfaat lah daripada sesi ni insya-Allah. Kita harapkan mengisi juga masa kita yang banyak duduk kat rumah ni masa PKP ni, dan jangan lupalah berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai diangkatlah daripada kita ni bencana COVID-19 ni daripada semua umat Islam lah. Selamatlah kita daripada semua ujian ini insya-Allah. Jadi cukup untuk sesi kali ini. Kita bertemu lagi pada minggu depan insya-Allah yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang lemah salah tu daripada kelemahan diri Ustaz sendirilah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.